Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa untuk Garasi TV bagi minggu pertama, minggu keempat bulan Januari 2021 ni. Ada kira lebih kurang macam minggu terakhir lah. Kita akan ada lebih kurang dalam 5 atau 6 hari lagi bagi minggu ni. Terima kasih pada mereka yang bersama Garasi petang tadi. Total view hampir 8,000. Kita berhenti awal tadi, hanya live lebih kurang 1 jam 40 minit je. Sebab satu tak ada seller, dan yang kedua kita hanya naikkan 54 lot combo lelong je tadi. Macam-macam kita naikkan daripada seluar 2 lai RM80, kita naikkan kemeja denim 2 lai RM80, kita naikkan t-shirt 5 lai RM80 je, dan kita naikkan kemeja collar kot tadi. Tapi ada 4 barang jaket, kita naikkan juga jaket selai RM80. Terima kasih pada 54 orang yang buat log petang tadi, dan terima kasih pada mereka yang pada hari Minggu mencipta kejutan dengan kita mendapat lebih 200 trafik pada hari Senin. Sebenarnya walaupun bercuti, tapi saudara share macam-macam, dan terima kasih. Dan saya mohon jasa baik saudara untuk like page ni, sebab kita ada sedikit siapa yang masuk malam ni, please like page. Yang mana dah follow tapi tak like page, minta tolong like page, sebab kita ada jurang antara follower dengan like tu, hampir 40% jurang dia. Saya nak baiki jurang tu, dan setiap hari saya mungkin akan remind saudara yang mana dah follow minta like page. Saya ucap terima kasih juga pada mereka yang tolong forward ataupun tolong share poster mengenai Chromebook yang kita naikkan adalah untuk membantu ibu bapa mendapat option sekiranya mereka ingin membeli kemudahan belajar PDPR ni, yang dipanggil pendidikan dan pengajaran dari rumah ni, pendidikan dan pembelajaran dari rumah, daripada mereka terpaksa membeli option komputer terpakai yang berharga RM700 ke RM1,000. Ini ada option brand new produk baru yang dah lama 2017 dan dikeluarkan, dan produk ni telah dijual di US sebanyak 27 juta unit. Maksudnya bukan saja di Malaysia digunakan, di US untuk sistem pembelajaran ketika COVID ni. Amerika juga memilih produk ni. Jadi kepada tuan-tuan, tolong share poster tu supaya jadi option, terutama kalau kita ada keluarga yang memerlukan. Untuk pengetahuan saudara, agak mengejutkan kerana KPM hari ini memaklumkan 33 hingga 37% daripada pelajar di Malaysia tidak dapat mengikuti kelas PDPR ni kerana langsung tidak memiliki akses terhadap PDPR, sama ada laptop ataupun line internetnya. Jadi agak banyak tuan-tuan, iaitu kita ada lebih kurang 1.8 hingga 2 juta pelajar yang sekarang tercicir kelas daripada total 5.4 juta pelajar. Bagi mereka yang ambil SPM dan STP telah pun balik ke kelas mulai 20 Januari, tapi bagi pelajar prasekolah hinggalah ke pelajar tingkatan 4, kesemuanya belajar secara PDPR, tetapi sebenarnya 33 hingga 37% sedang tercicir dan langsung tak mengikuti kelas. Jadi ini krisis yang besar, yang saya rasa banyak pihak mengatakan kita akan mengalami masalah indeks keciciran sekolah yang tinggi, terutama bagi pelajar prasekolah dan darjah 1 yang langsung tak dapat menikmati musim persekolahan, terutama mereka yang tidak memiliki gadget untuk belajar. Jadi walaupun harga RM400 tu saya rasa sangat-sangat mahal bagi mereka yang golongan pendapatan yang kita sebut miskin bandar ataupun miskin tegar tu, iaitu yang berpendapatan 1,500 ke bawah tuan-tuan. Saya rasa itulah kumpulan yang menyumbang paling banyak jumlah kanak-kanak yang tercicir sekolah, yang tercicir PDPR. Bagi mereka yang hari ini nak melihat perkembangan kes COVID-19, Mahfuz akan share. Kita dapat angka yang agak baik hari ini, di mana sekali lagi angka pemulihan melepasi 4,000. Berarti kita telah mencapai 4 hari berturut-turut angka pulih melebihi 4,000, dan kita berjaya menurunkan angka jangkitan kepada 3,000 lebih je. Tapi masih lagi tinggi untuk kes yang aktif, iaitu 40,000 lebih kes. Harap kes ni akan mendata turun, dan sekiranya inilah angka yang kita akan capai, saya fikir dia adalah perkembangan yang sihat. Ada banyak ura-ura yang timbul selepas surat tertutup Eurochamp tu, ataupun Dewan Perniagaan Eropah yang tersebar, yang saya sentuh pada hari Ahad malam, bahawa itu punca rakyat akan ingat kita mengalami lockdown. Tapi kita telah mendengar banyak kenyataan yang nampak pro, bahawa
kemungkinan selepas 4 hari bulan Februari 2021, kita kemungkinan besar akan kembali kepada PKPB bersyarat ketat, yang mana akan membolehkan lebih banyak sektor perniagaan dibuka, tetapi sektor sosial dan sektor rekreasi akan ditutup bagi membolehkan ekonomi berjalan. Kerana Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan laporan mengenai melandaikan lekuk jangkitan, bahawa logiknya pelandaian lekuk jangkitan hanya akan mencapai angka 2 digit, iaitu di bawah 100 pada Mei. Jadi adalah mustahil kerajaan akan terus membiarkan pada bulan Mac dan April mereka yang terjejas teruk dalam PKP penuh ni terus menderita dan terus kehilangan pendapatan. Jadi saya fikir kita sedang menunggu isyarat-isyarat daripada pemain-pemain utama yang akan membuat keputusan, terutama daripada MITI, daripada Kementerian Dalam Negeri, daripada sektor MKN. Apakah laporan-laporan dan indeks positif yang kita akan dapat lihat. Tapi macam mana pun kita dah tahu bahawa Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa logiknya angka 2 digit untuk melandaikan lekuk jangkitan hanya boleh dicapai pada bulan Mei. Mahfuz juga akan berkongsi dengan saudara mengenai jadual suntikan dah pun keluar tuan-tuan untuk Malaysia. Walaupun Pfizer 500 suntikan pertama Pfizer akan sampai pada hujung Februari, tetapi suntikan hanya akan bermula pada Mac. Kalau saudara tengok jadual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, barisan depan iaitu 500,000 orang akan menerima suntikan pada bulan Mac. Setelah Pfizer menghantar bekalannya, dan total bekalan Pfizer akan membolehkan 40% rakyat Malaysia disuntik. Tetapi jumlah suntikan itu akan datang dalam bentuk berjadual, di mana Mac akan dapat kepada golongan barisan depan, Mei akan dapat kepada warga tua dan mereka yang mempunyai penyakit kronik serta OKU, membabitkan 6.5 juta rakyat, manakala bakinya 16 ke 18 juta rakyat Malaysia hanya akan disuntik pada bulan Ogos. Jadi itu jadual dia, kalau saudara lihat. Dan kalau kita padankan jadual tu dengan jadual darurat, berarti saya rasa ada sikit percenggahan jadual tu. Kalau sekiranya 16 ke 18 juta orang awam hanya disuntik pada bulan Ogos, darurat yang dijadualkan pada 1 Ogos tu, saya rasa ada sedikit perselisihan pandangan di antara Kementerian Kesihatan. Kerana sewajarnya kalaulah Kementerian Kesihatan menghantar laporan jadual suntikan rakyat Malaysia hanya akan selesai pada Ogos, berarti darurat tak sepatutnya diisytiharkan tamat pada bulan Ogos. Ini akan menimbulkan konflik kalau darurat dipanjangkan. Ahli-ahli politik akan menjerit menjadikan ini isu bahawa dipolitikkan. Tapi saya fikir jadual yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan adalah worst come to worst tu, jadual terburuk sekiranya berlaku penangguhan. Untuk pengetahuan saudara je, kita juga bertuah kerana suntikan 7 juta suntikan yang telah dibuat ketika laporan dikeluarkan pada hari semalam, di mana United Kingdom mengatakan bahawa suntikan di negara mereka dengan menggunakan Pfizer BioNTech sukses sepenuhnya. Itu saudara boleh tengok laporan Mahfuz letak tu, bahawa United Kingdom telah melaporkan semua yang disuntik dalam kumpulan pertama 7 juta orang, kesemuanya sukses dan tiada kes-kes alahan ataupun kes-kes kecemasan dilaporkan setelah United Kingdom memulakan suntikan ke atas 7 juta orang penduduk dia. Untuk pengetahuan yang lain juga, saya bagi tahu kepada saudara mengenai mereka yang berada di Kelantan tentang angka jangkitan tu. Negeri-negeri di Terengganu sebenarnya telah mula menampakkan gejala yang serius. Jadi berhati-hati, kerana kalau kita tengok pada senarai tu, banyak negeri mula merekodkan angka 3 digit secara harian. Itu juga perlu diambil kira oleh saudara-saudara yang selama ni berada di zon hijau, di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis tu. Hati-hati, kerana apa-apa saja boleh berlaku dalam tempoh terakhir ni. Terengganu yang tak pernah dijangka tiba-tiba menutup 1 sekolah dan kemudian mengumum 10 sekolah lagi ditutup. Kerana jangkitan di kalangan pentadbir yang saya syak adalah guru, kerana akhirnya daripada 1 sekolah diumumkan kata berlaku pergerakan di 10 buah sekolah. Jadi kontaknya berlaku di 10 buah sekolah dan 10 buah sekolah ditutup untuk sanitasi. Berarti kita tak tahu apa yang terjadi pada pelajar-pelajar SPM di sekolah tersebut, sama ada mereka dipindah ataupun dipinjamkan ke sekolah yang lain, kerana dengan tarikh yang makin dekat untuk peperiksaan SPM dan STPM.
penutupan sekolah di Terengganu akan menjejaskan calon-calon SPM yang mula masuk ke sekolah untuk belajar secara bersemuka. Saya rasa itu je yang visual yang kita share ni hari Mahfuz. Ada lagi yang terlepas ke? Mahfuz, kita ada lagi foto yang terlepas ke? Mahfuz, kita ada lagi foto yang terlepas ke? Yang belum lagi diulas? COVID, kita dah ulas. Kita dah ulas juga mengenai jadual suntikan. Kita dah ulas mengenai Terengganu yang kini berada dalam diagram yang menampakkan angka kemungkinan akan meningkat dan menjadi di luar kawalan RT ataupun R0 telah menunjukkan penurunan kepada 1.04. Jadi angka yang baik, kita berjaya menurunkan jumlah jangkitan dan meningkatkan jumlah mereka yang bebas. Jadi kalau kita kira daripada 4 hari tu tuan-tuan, kita dah mencapai hampir 16,000 orang yang pulih dalam tempoh 4 hari. Kita harap angka ini terus saja menunjukkan potensi yang baik, dan akhirnya saya juga berfikir bahawa meneruskan PKP walaupun tidak melancarkan lockdown adalah di luar daripada logik akal, tetapi meneruskan PKP sekarang dengan kawalan yang hanya membenarkan 5 sektor saja, iaitu penghilangan, pembuatan, pembinaan, perkhidmatan dan peruncitan berjalan, akan menjejaskan berjuta orang tuan-tuan yang tidak dapat meneruskan perkhidmatan. Untuk mengetahui saudara, kita ada 1 juta, hampir 1 juta orang peniaga kecil yang sekarang telah menyuarakan konflik ekonomi yang mereka alami. Semalam 10,000 lebih orang Persatuan Penjaja Kecil daripada Kedah memberitahu bahawa mereka tak boleh lagi bertahan kerana pasar malam dan juga ruang untuk penjaja kecil ditutup sepenuhnya dalam PKP ni. Dan kita telah mendengar banyak keputusan-keputusan yang dibuat pada peringkat awal ni memberi gambaran bahawa kemungkinan kita akan balik kepada PKP bersyarat dengan lebih ketat pada 5 hari bulan Februari depan, dan ini akan membolehkan ekonomi berjalan, ramai orang boleh balik untuk meneruskan usaha meraih rezeki. Pada waktu yang sama, apakah cara untuk kita memastikan angka jangkitan menurun? Ini saya kata konflik kiri dan kanan tu menyediakan peluang ekonomi kepada rakyat yang terjejas, dan bahagian kiri pula untuk mengawal perebakan pandemik. Dua perkara yang berbeza. Bagi mereka yang bergaji bulan, yang bekerja dengan sektor industri yang kukuh, terutama mereka yang bekerja dengan kerajaan, kerana emolumen pergajian mereka telah pun diperuntukkan dalam bajet. Mereka bekerja dengan agensi dan private sektor yang kuat, kedudukan ekonominya tidak akan terjejas kerana walaupun 70% pekerja bekerja dari rumah. Tetapi bagi lebih 5 ke 6 juta pekerja yang bekerja dalam sektor yang mungkin terjejas sekiranya terus ditutup, ini akan menyebabkan berlaku banyak kerumitan kepada pekerja sekiranya kerajaan terus sahaja meneruskan PKP penuh sekarang. Ini bukan di luar jangkauan saya untuk memikirkannya, kerana saya pun tak cukup maklumat untuk membayangkan apa risiko dia sekiranya PKP penuh ni dibuka pada PKP bersyarat, dan bagaimana kita nak mengetatkan syarat dia. Tapi saya masih bersetuju mengatakan bahawa dia tetap menjejaskan sektor, terutamanya bagi mereka yang mengendalikan mall atau bangunan perniagaan, kerana kita tahu bahawa bangunan perniagaan yang dibuka ketika bulan November dulu antara punca yang menyebabkan kluster yang merebak dengan pantas. Tetapi kita perlu ingat bahawa bangunan-bangunan mall ni juga adalah penyumbang utama kepada ekonomi. Ruang menyediakan begitu banyak ruang pekerjaan kepada orang-orang tempatan. Kerana satu bangunan mempunyai lebih daripada 100-200 lot kedai, berarti dia satu mall yang kita lihat tu mempunyai 800 ke 1,000 lebih orang pekerja, tuan-tuan. Apabila mall di seluruh negara ditutup, yang saya tak ada data, saya cuba cari tadi jumlah-jumlah mall yang ada di Malaysia, tak dapat data dia. Dan kalau kita kalikan dengan minimum 500 pekerja dan maksimum 1,000 pekerja, kita ambil angka purata hanya 700, dan kita kali dengan jumlah mall yang ada di seluruh Malaysia, tuan-tuan. Sekiranya perniagaan mall ditutup kerana dianggap bahawa mall juga mencipta begitu banyak kluster, dia akan menyebabkan ramai. Satu adalah peniaga mall itu sendiri yang bersifat retail ni, dan juga pekerja mereka. Dan kita tahu kebanyakan mall 90% menggunakan pekerja tempatan, kecuali pengawal keselamatan je yang biasanya adalah bukan rakyat tempatan. Itu je, saya rasa saya tak ada apa lagi nak belanja cerita hari ni. Saya repeat update COVID dan beberapa kemungkinan yang saudara boleh lihat. Kita ada berapa number admin sekarang? Ada apa soalan tak daripada yang ada ni? Tak ada. Saya pun tak akan panjangkan begitu banyak cerita pada saudara.
Cuma ada banyak kekesalan juga tuan-tuan apabila kita tahu bahawa apabila kerajaan melonggarkan syarat pelesenan kepada orang yang meniaga untuk memohon lesen dan kemudian dibenarkan meniaga, terutama yang dikeluarkan oleh DBKL yang mengeluarkan lesen mudah mohon secara online dan kemudian saudara boleh meniaga. Ramai orang tempatan yang mendapatkan lesen tersebut telah memberikan lesen tersebut pada pendatang asing, dan ini satu lagi gambaran yang saya fikir adalah teruknya sikap orang kita. Masih lagi perangai yang sama juga, mereka memohon lesen secara percuma dan menyewa kepada pendatang asing. Maklumat yang saya dapat dengan kadar sewa hingga RM600. Jadi kalau seorang buat atas nama dia, atas nama isteri dia, atas nama anak dia dan apa, dia boleh mendapat 3 ataupun lot tapak perniagaan. Dan kalau dia memohon daripada destinasi yang berbeza, di wilayah ni ada 5 kawasan. Kalau dia memohon untuk berniaga di Bandar Tun Razak, dia memohon untuk, dia ada 5 zon dalam DBKL. Jadi kalau dia memohon di setiap zon dan menyewanya pada harga RM600 pada warga asing, tuan-tuan, lesen percuma yang diberi oleh Tan Sri Anwar Musa ni boleh dilihat sebagai satu manipulasi yang memalukan apabila lesen yang dimohon kemudiannya disewakan kepada pendatang asing. Jadi itu antara beberapa perkara yang kita kongsi dan kita share untuk sesi malam ni tentang apa yang kita boleh bayangkan tentang keadaan perkembangan global. Saya share itu saja dulu pasal tadi petang saya tak kongsi panjang sangat dengan saudara. Dan besok saya cuba mengelak daripada kita bercakap tentang COVID-19. Kalau saudara nak menonton penuh temu bual 1 jam 15 minit saya bersama dengan Art Samad dan Dang Suria, anda boleh pergi saja ke YouTube Art Samad dan Dang Suria. Mereka merakamkan temu bual pada hari Ahad yang lalu dan dah dirilis penuh dirilis penuh pada semalam. Temu bual saya bercerita mengenai pengalaman-pengalaman saya melihat krisis dan juga implikasi kemanusiaan di seluruh dunia. Saudara boleh pergi dia ke saluran YouTube mereka, tajuknya Hubungan Rambang kot tajuk dia tu. Dia nama channel YouTube dia tu Hubungan Rambang. Saya dapat tengok video yang baru mereka rilis semalam. Banyak orang ada soalan mengatakan bahawa perlukah PDPR atau pembelajaran secara online ni dikekalkan sebagai pembelajaran kekal. Untuk pengetahuan saudara, universiti online telah dibuka, dipanggil universiti terbuka, telah diamalkan di seluruh dunia. Malaysia juga memiliki sebuah universiti terbuka, dia panggil Open University of Malaysia, yang beroperasi dah lama tuan-tuan. Dan berjaya pun, ramai orang sebab dia hanya untuk pasca ijazah je universiti ni. Tetapi dia bukanlah model pendidikan yang baik kerana proses sosial berlaku dalam sekolah fizikal. Pendidikan maya daripada dulu boleh dirangsang sebagai pendidikan alternatif saja untuk tutorial ataupun untuk pendidikan apa yang kita sebut sekiranya katalah sekolah buat silibus selepas ni, mungkin kita akan boleh menambahkan silibus dengan 8+2. Berarti credit hours, kalau di universiti dipanggil credit hours, untuk pelajar mungkin diberi credit hours, berarti sistem pendidikan tu mungkin menjadi 4+1 je, 4 hari mereka belajar di sekolah dan sehari mereka akan belajar di rumah untuk digitalisasi dan membuat persediaan sekiranya apa-apa berlaku pun anak-anak kita dah terlatih untuk belajar sehari di rumah. Berarti kita boleh buat sistem pendidikan kita menjadi 4+1. Berarti hari Jumaat ataupun hari Khamis dibagi negeri-negeri yang bercuti pada Jumaat, kita boleh menjadikan keseluruhan pendidikan berjalan secara online. Tetapi untuk menjadikan keseluruhan pendidikan online adalah mustahil kerana pendidikan sekolah sebenarnya adalah pendidikan sosialisasi. Tidak ada negara-negara yang maju dalam bidang digital termasuk Amerika Syarikat pun yang menjadikan pendidikan online sebagai pendidikan penuh kerana dia akan menghapus sistem pergaulan atau interaksi sosial. Kerana sekolah bukanlah saja tempat anak kita mengenal ilmu, tetapi dia mengenal pergaulan, dan pergaulan yang dibina di sekolah adalah yang terbaik kerana pergaulan berasaskan disiplin, pergaulan berasaskan pada semua orang bermotivasi untuk mencapai sesuatu yang positif dalam hidup, pergaulan di mana semua orang bergaul untuk berinteraksi tentang ilmu dan pengetahuan. Jadi saya tak fikir kata pengajian online adalah yang terbaik. Kerana ramai ibu bapa juga akan mengalami masalah adalah siapa yang akan mengawal anak kita sekiranya mereka belajar online di rumah. Berarti di sekolah senang kita serahkan kepada sistem pendidikan, jadi anak kita terjaga, dia tak hadir pun kita boleh tahu. Dan kedua, saya boleh bagi tahu kepada saudara, pelaburannya akan menjadi lebih tinggi kerana sistem pendidikan kita akan bertukar dalam tempoh 4 tahun. Kerana guru-guru yang nak dilatih untuk mengajar secara online juga perlu dilatih dalam sistem pendidikan di peringkat universiti supaya mereka menjadi online teacher. Itu satu. Yang kedua adalah saya bagi tahu pada saudara tadi, dengan sistem internet kita hingga hari ini pun 33 hingga 37%. Hari ini saudara, yang kita duk tengok ni 1.8 juta hingga 2 juta orang pelajar tak belajar apa-apa ni.
Ini data mengejut daripada Kementerian Pendidikan. Saudara boleh tengok hari ni Naib Ketua Pemuda UMNO, Syahril Hamdan. Saya baca dekat Syahril Hamdan punya IG, saya sangat terkejut bila Syahril memaklumkan bahawa itu data KKM, Kementerian Pendidikan. Sebab saya tak banyak follow KPM, tapi bagus juga orang-orang politik ni, mereka up benda ni. Saya terkejut. Sebab berarti sekarang ada 1.8 juta hingga 2 juta kanak-kanak yang tak belajar apa-apa. Sebab rumah di internet pun tak ada, gadget pun tak ada. Berarti besar tu 33 hingga 37% tu kita akan mengalami jurang pendidikan yang tinggi tu. Bayangkanlah sekiranya orang ni hanya menerima komputer pada pertengahan tahun ni lah katakan. Bayangkanlah 6 bulan kawan-kawan dia dah belajar secara online. Dan kita dah melabur banyak tuan-tuan, dengan hampir kita ada lebih kurang 1,800 sekolah menengah dan 2,700 sekolah rendah. Tak silap saya, itu fakta yang saya google tu. Berarti macam mana lah sistem sekolah ni? Jadi berarti saya tak fikir, kalau nak terbaik adalah 4+1. 4 hari anak kita pergi bersekolah penuh mengikut kaedah konvensional, dan sehari saja untuk menjadikan negara kita adalah negara celek digital. Mereka bersekolah sehari di rumah untuk membolehkan anak-anak kita mahir dalam aplikasi komunikasi digital. Tetapi menukarkannya kepada 100% digital tak pernah diamalkan oleh mana-mana negara. Jepun sendiri pun masih lagi percaya bahawa persekolahan konservatif, iaitu persekemukaan secara fizikal, bukan saja tentang ilmu tapi tentang interaksi sosial, bagi membolehkan anak kita faham bagaimana berinteraksi dan berinteraksi secara positif, kerana sistem sekolahan telah membentuk interaksi untuk mencapai ilmu dan pengetahuan. Itu je jawapan saya tentang logik sekolah fizikal dan kaedah pendidikan konservatif perlu dikekalkan. Saya dah jelaskan pada saudara bahawa perlembagaan 150/1, perlembagaan, saya beritahu proklamasi ini adalah mandatori. Dia panggil kuasa penuh kepada Yang di-Pertuan Agong. Kuasa penuh. Yang di-Pertuan Agong mendengar nasihat siapa, itu adalah proses. Itu ada proses. Dia panggil amalan. Amalan saja dengan nasihat Perdana Menteri. Dengan nasihat. Tetapi apabila pengisytiharan dibuat, dia adalah kuasa penuh Yang di-Pertuan Agong. Berarti dalam perlembagaan 150/1. Ini antara perlembagaan yang menjadi kuasa eksekutif dan eksekutif Yang di-Pertuan Agong. Dia boleh mengisytiharkan darurat apabila ada 3 perkara itu yang mengancam ketenteraman awam, yang mengancam keselamatan awam dan mengancam kepentingan rakyat daripada dalam ataupun luar. 3 perkara. Dan dia ada satu lagi perkara, 150/8, di mana perintah proklamasi atau pengisytiharan darurat tidak boleh dicabar di mahkamah ketara tu. Apa yang ahli politik sedang main adalah untuk mencabar nasihat. Aneh kalau tanya logiknya tuan-tuan. Kalau ada orang nasihat saya suruh tampar orang, orang yang nasihat saya tu tak salah tuan-tuan. Saya yang pergi menampar orang. Kalau orang menasihatkan saya untuk membuat satu keputusan dalam rumah tangga saya, berarti keputusan saya sebagai bapa. Jadi ini kita panggil pukul anak sini menantu je. Tujuannya adalah nak mencabar Yang di-Pertuan Agong, tetapi menggunakan nama Tan Sri Mahyudin. Bagi orang yang celik tuan-tuan, dia dah faham bahawa mana-mana proses dalam perlembagaan, Perdana Menteri hanya menasihat je. Kalaulah Perdana Menteri salah nasihat, kita sedang menggambarkan Agong itu seorang cetek fikiran kerana boleh mendengar nasihat yang salah. Dan kita dah tahu bahawa dalam sesi itu, bahawa Yang di-Pertuan Agong dalam apa yang diumumkan oleh Datuk Bijaya Istana Negara dalam surat, dalam warkah Yang di-Pertuan Agong, mengatakan Yang di-Pertuan Agong telah mendengar pandangan Perdana Menteri, mendengar pandangan Ketua Polis Negara, mendengar pandangan Panglima Angkatan Tentera, mendengar pandangan Ketua Setiausaha Negara, mendengar pandangan Ketua Kementerian Kesihatan Malaysia. Berarti Perdana Menteri mendengar semua. Jadi sebarang cabar-mencabar bagi saya adalah, macam saya cakap logik tadi tuan-tuan, orang yang nasihat tu takkan nak disaman orang yang nak dicabar orang yang beri nasihat. Orang yang membuat keputusan lah. Kalau saudara menasihatkan sesuatu orang yang lain, lepas tu saya datang dan memberi saman saudara kerana saudara telah menasihat seorang yang lain suruh saman, saya kan pelik bunyinya tu. Jadi kadang-kadang orang politik dia punya survivor dan susah nak difaham tuan-tuan. Dia cara dia nak spin undang-undang tu, dia kadang-kadang orang Kedah kata, saya tak berpihak pada mana-mana, tapi di Kedah ni ada satu peribahasa dia panggil menggelabah puyuh. Burung puyuh ni kita lalu tepi sangkar dia, kita tak nak tangkap dia pun, dia yang menggelabah. Dan kadang-kadang burung puyuh dapat ditangkap di hutan tuan-tuan, bukan kerana kita cari dia, waktu kita lalu dia menggelabah, oh ada puyuh, kita tangkap puyuh tu. Jadi ramai ahli-ahli politik kadang-kadang bila berlaku peristiwa dia akan menggelabah puyuh. Jadi saya jelaskan kepada saudara, tidak ada istilah undang-undang untuk mendakwa ataupun mencabar nasihat Perdana Menteri, sedangkan orang tu bagi nasihat yang buat keputusan dalam
kes ni adalah 150 klaus 1, iaitu kuasa penuh Yang di-Pertuan Agong. Dan 150 klaus 8 dalam perlembagaan yang sama menyebut keputusan Pertuan Agong dalam proklamasi tak boleh dicabar di mana-mana mahkamah, kuasa mutlak tu. Sebab tu kita raja berperlembagaan, ada raja perlembagaan di bawah. Saya jelaskan pada saudara, dengar macam ni. 60 tahun lebih dah tuan-tuan, orang politik ni buat keputusan. Baru kali ni Agong buat keputusan. Dengarlah keputusan Agong sekejap. Dia orang punya dindong-dindong ni macam-macam tuan-tuan. I have a number ni, I have a number. Kalau dulu ada number, bring your number. Agong pun awal-awal tak nak masuk campur. Sebab dia anggap boleh diselesaikan secara politik. Kan saya jelaskan pada saudara, kenapa Agong masuk campur adalah walaupun Mahyudin tidak memiliki majoriti, dia ada 110, ngam-ngam lah sebab dah meninggal 2. Jadi dia ngam-ngam je 110 daripada 220. Tetapi tak ada siapa yang boleh bawa nombor kepada Yang di-Pertuan Agong mengatakan dia memiliki lebih. Jadi daripada negara ni jadi huru-hara, dia isytiharkan dulu darurat untuk fokus. Jadi orang yang mengelupur ni semua tuan-tuan, dia bukan baru mengelupur sejak Yang di-Pertuan Agong umumkan proklamasi. Dia kelupur tak capai klimak tu bertahun sudah dah. Main tak capai klimak ni. Dia punya mengelupur ni dah bertahun. Saya cakap dalam bahasa yang mudah faham lah, ni Facebook kan. Kalau dekat TV tak boleh. Saya sekali dah dapat Facebook. Dia main tak klimak ni bertahun dah tuan-tuan. Bukan baru hari ni. Jadi kita biarlah. Ini masalah dia tak pergi baiki dia punya sistem saraf tu. Jadi dia nak susahkan semua orang. Dia jangan pening tuan-tuan. Yang di-Pertuan Agong tak pernah masuk campur dalam banyak benda sejak kita merdeka. Dia serah pada orang politik. Sampai satu masa negara ni jadi macam ni. Yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasa darurat dia. Dan dia gunakan pun hanya secebis daripada bidang kuasa. Dia mengisytiharkan darurat tapi mahkamah tak hilang kuasa. Angkatan tentera tak hilang kuasa. Polis tak hilang kuasa. Malah Yang di-Pertuan Agong tidak membenarkan pun Perdana Menteri melaksanakan undang-undang darurat selain daripada darurat kesihatan. Dan darurat politik kerana parlimen digantung. Tuan-tuan, parlimen ni nak buka pun dia berkelahi macam kartun je. Hari-hari kita bukan tak tengok. Tuan-tuan, saya bukan nak mengutuk ahli parlimen. Tuan-tuan tengok live parlimen, tuan-tuan. Sama je gelak dia. Cuma gelak kalau tengok pimai-pimai tertentu, gelak keluar air mata sebab lawak. Tengok sidang parlimen kita yang berjalan ni, kalau kita nak bagi jalan sekali lagi pun sebab ada seorang kawan kita tu nak sangat. Kita gelak keluar air mata sebab sedih. Dia ada dua benda ni. Tengok pimai tertentu punya siaran repeat ni. Gelak keluar air mata sebab lawak setengah mati. Tengok sidang parlimen, gelak keluar air mata sebab sedih. Macam mana 220 orang kartun ni boleh ada di parlimen. Jadi dengar kata Yang di-Pertuan Agong, ikutlah sekejap, tak lama pun. Orang yang ada I have a number, I don't have a number tu, tunggulah 2 hari bulan kau bawa nombor kau. Pasal Agong kata tahan sampai 1 hari bulan. Kau kumpul nombor kau dulu. Kumpul nombor, pergi main Toto ke, pergi main Magnum ke, pergi main apa ni, kuda ke, tak kisah. Cukup nombor 2 hari bulan pergi hantar. Sebab kan pilihan raya kita ni habis Mei 2018. Berapa puluh bulan dah tu. Yang di-Pertuan Agong kata serah pada orang politik untuk membentuk kerajaan yang stabil. Tak boleh. Jadi Agong baru cakap sekali tuan-tuan. Kita dah merdeka apa tu, aku dah tak ingat dah. 57. 63 tahun dah. Baru sekali Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Setelah mengambil kira nasib kita yang susah ni. Dengar je lah. Okey, saya habis kat situ je. Jadi kalau orang main tak capai klimak ni tuan-tuan, bukan salah kita lah. Dia pergi beli ubat sendiri tuan-tuan. Kalau bertahun-tahun main tak capai klimak, bukan masalah kita, panas lah pula. Pakai jaket kepala kain ni. Dia jaket kepala kain ni lain kesan dia kalau pakai. OTD, okey. Berapa nombor kita ada ni dah? 993 je. Okey, cantik lah tu. Tak payah share viral sangat main tak klimak ni. Tapi buat macam tu lah tuan-tuan. Ahli politik ni kadang-kadang dia punya kemahuan tinggi, nafsu dia tinggi, keupayaan tu tak ada. Lepas tu salahkan orang. Sekarang nak salahkan pula indirectly kerana Yang di-Pertuan Agong membenarkan darurat.